Hai semua, selamat datang ke YouTube channel Hari ini Isnin Poligami. Untuk yang belum subscribe, boleh subscribe, tekan loceng. Okay, so next issue. Wah, macam banyak sangat isu sangat kan. Ya, pagi tadi masa Kak ini tengah scroll-scroll Facebook, antara komen yang Kak ini nampak adalah saya dah 16 tahun poligami Kak, dan suami saya tak pernah adil. Sebenarnya nak menulis, tapi kalau Kak ini tulis dia akan jadi sangat panjang sebab nak banyak benda nak cakap. So Kak ini ulas dalam video ini. Okey, sahabat semua, pertama sekali Kak ini nak tegaskan, dalam surah An-Nisa ayat 129 jelas tulis, tidak akan mungkin suami berlaku adil walaupun kalian bersungguh-sungguh untuk berlaku adil, tetapi kalian perlu perbetulkan, uh, perbetulkan, jadi yang lebih baik, usaha berterusan dan bersungguh-sungguh untuk terus menerus berlaku adil sedaya upaya kalian, wahai sahabat lelaki. So, hai. Okay, so isunya di sini, apabila kita dah faham kalau ayat ni, ayat 129 ni, apabila kalian sahabat wanita dah faham istilah yang Allah cuba sampaikan pada kalian, tidak akan mungkin seorang lelaki berlaku adil walaupun mereka bersungguh-sungguh untuk melakukannya. Tapi mereka kena sungguh-sungguh juga buat. Mereka sungguh-sungguh juga kena buktikan, nampak keupayaan, kesungguhan mereka untuk berusaha memastikan keadilan itu berlaku dalam rumah tangga. Jangan kata, abang memang tak adil, abang memang teruk, abang memang tak mampu. Abang kan, tapi tambah lagi isteri kan. Ada setengah lelaki memang macam ni kan, dia hanya menuntut redha isteri dia je. Dia ingat isteri dia, dengan redha isteri dia tu boleh tambah lagi jadi 3, boleh tambah lagi jadi 4, dan kemudian langsung tak nak bersungguh-sungguh berlaku adil. Untuk lelaki ini memang kita marah. Untuk lelaki ni memang kita tak nak. Ini semua stok-stok lelaki yang tidak boleh pun nak tambah isteri sebenarnya. Okey, mengharap keredaan isterinya semata-mata tanpa usaha. Kita tak nak stok-stok lelaki macam ni. Okey, hello sahabat lelaki, kalian bukan termasuk dalam list idaman kami semua. Boy. Okey, so berbalik kepada topik yang tadi tu 16 tahun dah berpoligami dan suami tidak pernah berlaku adil. Wahai sahabat, sekiranya wanita yang menulis itu menonton video ini, dan ataupun sahabat-sahabat lain, Kak, saya dah 3 tahun dah poligami, suami tak pernah adil. Saya dah 7 tahun, saya dah 8 tahun suami tak pernah adil. Apa yang suami buat? Suami tak pernah beri giliran bermalam kepada saya, Kak. Akak bayangkan 10 tahun dan kahwin, suami tak pernah sekali pun tidur rumah saya. Giliran bermalam tu saya tak pernah ada. Soalan, kenapa kau bertahan? Kami nak tanya ni. Kenapa bertahan? Sebab saya sayang, dia baik Kak. Gitulah. Maksudnya apa? Maksudnya kita tidak akan dapat apa yang kita mahu. Allah akan beri apa yang kita perlu. Gitu. Barangkali di mata Allah, barangkali di mata Allah, sekiranya Allah bagi kita giliran bermalam seperti mana yang kita mahukan, mulalah naik tocang. Mulalah kita akan jadi individu bernama, kalau ni harian ni mungkin namanya Haryana. Maksudnya Haryani ni hanya perlu giliran bermalam, tak perlu giliran bermalam. Contoh suami Kak ni bagus, dia memang bagi giliran bermalam elok-elok. Okay, contoh Haryani ni dalam konteks ni lah, Haryani ni dia memang bagi giliran, dia tak pernah bagi giliran bermalam. Pada Allah, barangkali kalau aku bagi giliran bermalam dekat Haryani ni, Haryani akan jadi Haryana. Gitu. Dia akan jadi individu yang berbeza. Kerana tak sewajarnya harian ini dapat giliran bermalam. Contohlah, orang tu tak boleh makan kek, tapi dia nak sangat makan kek. Maka Allah bagi dia makan kek, tapi apa jadi? Insulin dia naik. Itulah yang terjadi. Okay? Di mata Allah, ada baiknya untuk wanita ini tidak dapat giliran bermalam. So, better that way. Tapi yelah, di mata kita sebagai seorang hamba Allah, kita memang akan rasa macam, kenapa aku tak dapat giliran bermalam? Kenapa dah 16 tahun dah tahan? Contoh Kak ini tak tahu kisah sebenar. Kak ini pun tak tanya apa yang menyebabkan dia menulis 16 tahun dia tidak
suaminya tak adil. Kak Ain tak tanya, tapi pada Kak Ain ni macam itulah. Kalau kita nak kata suami tidak adil, sebelum itu kita kena letakkan salah itu pada diri kita. Kenapa 16 tahun suami kau tidak adil, kau masih bertahan? Kemudian kau sentiasa duk letak suami kau salah, suami kau berdosa, suami kau ni nak jalan sengit, suami kau nak masuk neraka. Kenapa? Kan? Bertahan 16 tahun dengan kadar yang menyakitkan. Kak ini memang suruh bercerai untuk kes begini. Okay? Memang Kak ini suruh bercerai. Kenapa? Kak ini sikit suruh cerai, sikit suruh cerai. Tak ada cara lain ke? Ada satu cara lagi. Bertahan. Kak ini bukan suruh cerai sesaja. Kak ini suruh bertahan. Tapi bertahan tu dengan metod yang tepat. Dengan cara yang betul. Dengan cara yang tak menyakitkan. Dengan cara yang lebih menenangkan. Apa cara yang menenangkan? Semakin kita cakap apa yang kita tak dapat, itu semakin menyakitkan. 16 tahun dah kahwin, suami tetap tak adil. Sakit tau tak? Sakit rasa tak diadili dengan sebaiknya. Kenapa nak biarkan diri kita dalam kolam hitam, pekat, busuk? Dah bukan dalam kolam, hingga jatuh ke dasarnya pula tu. Semakin kita meronta-ronta, semakin kita akan rasa tergumpal dalam sampah sarap yang banyak dekat dalam dasar kolam busuk, hitam, pekat, gelap tu. So kenapa kita nak biarkan diri kita berada dalam keadaan itu? Itu yang Kak ini persoalkan di sini. Wahai sahabat wanita, sekiranya kalian mahu bertahan, bertahanlah dengan kadar yang menenangkan. Tahu tak, orang yang sabar, orang yang kuat, orang yang tabah, orang yang tenang, ini adalah orang-orang yang sentiasa direzekikan oleh Allah semua benda ni. Cuma kita selalu tak perasan. Cuma kita selalu terlepas pandang. Semakin kita cakap suami tak bagi duit, contoh nafkah lah contoh Kak, saya kerja pagi, petang, siang, malam. Suami saya tak bagi pun nafkah kat saya. Tu anak saya berdiri 5 orang, saya yang bagi makan semua. Kak, yang bagi kau rezeki tu bukan kau. Bukan, tapi saya yang kerja Kak. Ada soalan macam tu Kak. Saya yang kerja, saya yang keluar pagi-pagi pukul 5 pagi, dia keluar hantar anak sekolah semua petang, balik malam sibuk nak masak, dia tahu balik makan je. Yang beri kekuatan pada tenaga kau tu siapa dia? Allah. Yang bagi kau rezeki tanpa henti, Allah. Yang bagi rezeki anak-anak mudah diurus walaupun 5 orang, siapa? Allah. Itu yang kita cuba nak betulkan. Itu yang kita cuba nak fahamkan. So kalian semua, apabila kalian telah diuji, suami begini, 16 tahun kahwin, 8 tahun, 3 tahun, berhenti merungut, berhenti mengeluh, berhenti marah-marah, berhenti menulis yang negatif, berhenti berkata-kata yang negatif. Apa yang Kak ini nak kalian buat? Pergi ambil buku sekolah anak yang tak pakai pun tak apa dek. Tulis 1. Alhamdulillah ya Allah, 16 tahun ini aku hidup dalam keadaan yang sangat tenang. 2. Rezeki tak pernah tak cukup, sentiasa cukup. 3. Aku punya seorang suami ya Allah. Dah 16 tahun perkahwinan kami, dah aku punya seorang suami. Lebih dahsyat kalau suami itu menyayangi aku ya Allah. Sebab ada setengah tu walaupun kahwin setahun, dia kahwin setahun, suami dia balik tiap-tiap malam. Giliran, selang sehari tu suami dia balik, tapi dia kena pukul hari-hari. Suami dia maki hamun hari-hari. Segala jenis binatang, cakrawala, apa benda, semua sekali dihamburkan. So berjemaah makian dia dapat. Kau dapat ke macam tu dek? Idok kan? Suami balik walaupun 16 tahun, suami tak bagi giliran bermalam, contoh. Suami tak bagi nafkah cukup, contoh. Tapi dia balik dalam keadaan yang dia sangat pandai memujuk. Kalau tak pandai pujuk, takkan 16 tahun boleh tahan. Gitu. Okay? Boleh faham tak? Tolong asingkan rasa. Aduh, mudah. Nampak benar lah, berat benar terduduk atas kaki. Okey, bila kita asingkan rasa, apa yang kita kena buat? Pertama, kita kena faham dengan jelas emosi apa yang aku nak bertahan ni. Apa yang aku nak bawa dalam kehidupan rumah tangga aku. Kalau 16 tahun tu maksudnya anak pertama, kedua, ketiga tu dah umur 15, 14, 13. Contoh kalau berdikit-dikit lah. Dah besar-besar dah anak tu. Barangkali solusi kita mati. Kalau kita berada dalam keadaan ni sampai bila, percayalah muka pun akan jadi kusam, kedut melambak, kan? So apa? Sebab kita tak redha. Jadi tak mau emosi ni. Asingkan perasaan tu. Pertama, delaykan rasa nak delaykan rasa nak marah. Berhenti merungut, berhenti marah-marah, berhenti mengeluh, berhenti berada di zon negatif. Tukar persekitaran sekarang.
Okay. Dan okay. Bab isu positif ni nanti Kak ini akan bagi dalam next video lah kot, lebih jelas, lebih faham. Nanti mungkin akan buat sedikit perkongsian nota ke apa, nantilah Kak ini bagi untuk bagaimana untuk positif. Tapi untuk dalam kes yang 16 tahun poligami suami tak adil ni, berhenti daripada berkata begini, kita tak nak suami kita dipersalahkan oleh Allah kerana ketidakadilannya selama 16 tahun perkahwinan ini. Bukankah kalian sama-sama nak masuk syurga? Bukankah kita umat manusia semua nak masuk syurga? Kalau kita biarkan suami kita 16 tahun berada dalam keadaan tidak adil, dan 16 tahun itulah dia calon ahli neraka. Untuk apa perkahwinan itu? Untuk apa? Tapi saya sayang dia kat ni, dia baik. Itulah maksudnya Allah beri apa yang kita perlu, bukan apa yang kita mahu. Gitu, okey? Tidak mungkin tidak ada satu pun kebaikan suami dalam tempoh 16 tahun. Hitung segala jenis kebaikan dia, walaupun sekecil-kecil kebaikan, dan syukuri ia. Suami saya, contoh Kak ini banyak bagi benda-benda basic, syukur, dalam topik syukur. Nanti kalau siapa-siapa yang masuk dalam grup CCA Kak ini, CCA itu adalah grup WhatsApp yang Kak ini kendalikan. Ada modul 7 poin yang Kak ini akan bagi, dan salah satunya adalah poin syukur. Bagaimana Kak ini bawakan poin syukur itu? Pertama, kau syukur benda yang paling kecil sekali. Alhamdulillah ya Allah, saya bangun tidur dalam keadaan sangat sihat. Saya bangun tidur dalam keadaan ada iman. Saya bangun tidur dalam keadaan solat awal waktu. Saya bangun tidur dalam keadaan saya boleh bernafas dengan baik. Boleh bangun pergi tandas, kaki boleh berjalan dengan baik. Kedua, suami. Kan kita ni kan isteri sikit ter-attach dengan suami. So, Alhamdulillah ya Allah, aku ada seorang suami. Bab ni, berapa ribu wanita dalam Malaysia ni yang tak ada suami. Belum ada suami. So kita kena syukur. Alhamdulillah ya Allah, aku ada seorang suami. Alhamdulillah ya Allah, aku ada suami yang menyayangi aku. Alhamdulillah ya Allah, aku ada seorang suami yang menyayangi aku dan anakku. Dah 3 poin dah yang wajar kita syukuri. Sebab ramai je seorang suami, ada suami tapi tak sayang kita. Ada suami tak sayang kita dan anak kita. Ada suami tak sayang kita dan anak kita dan mak kita. Tapi tak ada suami. So dia ada 1 poin je. Dia harus syukur dia ada suami. Tapi yang lain tak ada poin. Kita semua ada. Kan. Alhamdulillah ya Allah, aku ada seorang suami yang baik. Dia sayang aku, dia sayang anakku, dia sayang ibuku dan dia baik. Alhamdulillah ya Allah, aku ada seorang suami yang sentiasa bertanya aku ke mana aku pergi. Oh, itu nikmat. Siapa yang tak mau sikit-sikit ayam kat mana, abang rindu ayam. Siapa yang tak mau macam tu kan? Seronok. Dapat tak macam tu puan? Ada setengah menjawab, ya Kak ini Alhamdulillah. Kalau saya lambat sikit update saya kat mana, dia akan tanya ayam kat mana, buat apa tu kan. Itu rahmat yang Allah bagi pada kita. Tapi kita tak nampak poin itu. Kita duk hitung ketidakadilan yang suami beri pada kita. Okay, that's all. Itu sahaja untuk video ini. Untuk sahabat semua yang memilih untuk bertahan dalam poligami, walaupun kalian dianugerahkan suami yang tidak adil, pilih jalan yang terbaik. Okay, yang terbaik apa? Terbaik bertahanlah dengan tidak merungut, bertahanlah dengan tidak mengeluh, bertahanlah dengan tidak marah-marah, bertahanlah dengan segala penuh kesyukuran, bertahanlah dengan penuh ketenangan. Okay, carilah persekitaran yang baik-baik. Kalaupun tak nak ikut Kak ini sebab Kak ini suka bebel, kau carilah mana-mana sifu yang bagus-bagus. Dia post semua lagi bagus-bagus daripada Kak yang ni. Carilah mereka. As long as jangan duduk dalam lingkungan yang negatif. Okay, jangan duduk dalam lingkungan kawan-kawan yang asyik membawang dia suami. Jangan. Okay, suami itu apa ayat yang tepat kita nak cari redha suami, untuk kita temui redha Allah. Gitu. Okay. So terima kasih kerana menonton, dan buat sahabat yang memilih untuk bertahan. Okay. Memilih untuk bertahan, bertahanlah dengan cara yang tepat. Jangan bertahan membabi buta. Okay? Sehingga menyebabkan akhirnya kalian rugi. Dapat dosa lebih, dosa membawang suami, dosa memfitnah suami. Barangkali di mata Allah memang wajar ia terjadi. Kan? Barangkali Kak Indah kata ya. So, let it be. Biarkan. Dan kalau nak bertahan ni, ada tips yang Kak ni memang selalu share kan. Kalau rasa teraniaya, kalau rasa
suami tak adil. Kalau rasa memang saya teraniaya, saya dizalimi kat yang ni, dek kau doa, inilah waktu yang tepat. Kalau rasa suami tu tak balik, suami tu lebihkan madu, doa. Ya Allah, gantikan dengan lebih baik lagi dari ini. Dari ini tu kau bayangkan terus apa saja ketidakadilan yang suami tu buat, penganiayaan yang suami tu buat. Walaupun mungkin di mata Allah lain perkiraannya, tak apalah, kita doa je. Kita kan suka kita nak cakap apa dengan Allah kan. So doa je. Allah gantikan aku dengan lebih baik daripada ini. Allah gantikan aku yang lebih baik daripada ini. Dan insyaAllah kalau ketika itu memang tepat suami kalian tidak adil pada kalian, maka doa tu mustajab. Nanti Allah akan gantikan yang lebih baik lagi daripada apa yang kalian sedang lalui ini. Gitu. Mintalah yang bagus-bagus. Ya Allah, kuruskan aku. Ya Allah, cantikkan wajahku. Ya Allah, permudahkan urusan rezekiku. Ya Allah, jadikan anakku anak yang mendengar kata, kan? Jadikan anakku yang baik. Ya Allah, jadikan anakku anak yang soleh dan soleha. Jadikan anakku orang yang berilmu. Jadikan anakku anak yang sentiasa boleh memberi manfaat kepada masyarakat. Banyak lagi lah doa yang bagus-bagus daripada kau duk meratip. Suami tak adil, suami tak adil, suami tak adil. Gitu. Okay? Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe dan like. Dan apa? Dan tekan loceng. Okay? Maaf kalau salah cakap. Yang baik tu datang daripada Allah, yang buruk tu datang daripada Kak Eni. InsyaAllah Kak Eni akan sharekan lagi. Nanti Kak Eni buat video apa tadi tu? Tips-tips untuk menjadi positif. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.